أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memanjangkan umur kita dapat kita menunaikan ibadat di dalam bulan Syaban, dan tak berapa hari lagi kita akan menyambutkan bulan barakah, iaitu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Quran yang kita duk pegang, Quran yang kita duk ikut, kita ambil segala ilmu pengetahuan kita dan kita buat ibadat turut jalan ni lakah yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh di dalam Al-Quran, ilmunya dan maklumatnya yang kita duk bawa dan kita duk pegang sekarang. Sehingga siapa anak-anak kita dan isteri kita dan mereka-mereka yang ada di atas muka bumi, jadi tak keluar daripada ajaran-ajaran Al-Quran. Maka Al-Quran tu diturunkan pada bulan Ramadan, iaitu bulan yang kita menunggu-nunggu dan kita menanti-nanti. Tak berapa hari lagi akan sapa di dalam bulan yang mulia ni. Moga-moga kita dapat menunaikan ibadat di siang hari, iaitu ibadat puasa, dan di waktu malam iaitu qiyam Ramadan. Itu dia. Maka munasabah dengan kita duk bagi huraya tentang Ramadan ialah bulan yang menurunkan Al-Quran. Bagaimanakah Quran yang turun pada bulan Ramadan tu, kita akan bagi maklumat di sini. Seperti mana kita menyaksi di dalam Al-Quran ni, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayatnya 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahu maulana al-azim.
Jadi kita dapat mengetahui bahawa Ramadan ialah bulan yang banyak barakah. Orang panggil Syahrul A'malil Mudha'afah, iaitu bulan yang kita mengerjakan segala amalan kita digandakan. Syahrul Mudha'afah dengan maknanya bulan digandakan. Allah menggandakan ibadat-ibadat kita. Kita semaya fardu kita dan kita puasa di siang hari dan kita qiyam Ramadan di waktu malam dan kita buat amalan sedekah, kita zikir dan kita tasbih dan kita tilawatil Quran, kita buat kebajikan apa sahaja, bagi makan ni kepada orang-orang yang susah, bagi makan ni kepada orang-orang yang berhajat. Nah, tak kira lah fakir dan miskin yang kita duk buat tu, digandakan ganjaran dia atas apa yang kita kerja di dalam bulan yang mulia itu, iaitu bulan Ramadan. Maka apa boleh bulan ni sangat-sangat mulia. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, bulan ni sangat-sangat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, dia kata syahrul Ramadan, bulan Ramadan ni allazi unzila fihi al-Quran, yang diturun padanya pada bulan Ramadan ni akan Al-Quran. Quran turun di dalam bulan Ramadan. Turun dalam bulan Ramadan ni iaitu pada suatu malam. Nah, pada suatu malam Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Quran ni tak ada dah. Maksud dah orang panggil perlembagaan bagi kita. Undang-undang hak kita nak ambil tentang hak ibadat, tentang hak akidah, tentang hak semaya, tentang hak puasa, di segi ibadat, di segi muamalah, di segi munakahat dan di segi jinayah apa sahaja, semua tu kena ambil daripada Al-Quran. Maka Quran ni seolah-olah orang panggilnya tempat tupuan kita hak tinggi sekali, lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran. Nah, sehingga Al-Quran tu melalui wahyu daripada Jibril alaihi salam, nah, di atas lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan segala hukum ahkam daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka malam yang turun Quran ni digelarkan iaitu Lailatul Qadri. Malam hak turun Quran ni iaitu digelarkan Lailatul Qadri, malam qadar. Malam Lailatul Qadri ni, malam Lailatul Qadar ni ialah malam yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam ayat ni kita selalu baca, nah, dan kita selalu dengar. Jadi dalam ayat kata allazi unzila fihi al-Quran, Ramadan ni ialah yang diturunkan padanya Al-Quran. Quran tu pula hudan linnas, boleh bagi hidayat kepada manusia, boleh bagi petunjuk kepada manusia. Manusia dalam keadaan sesat, manusia dalam keadaan jahil, manusia dalam keadaan gelak gelemak tak erti perkara, maka dengan Quran ni boleh menyuluhkan hati mereka, boleh menyuluhkan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan bawa kepada nur, bawa kepada iman, bawa kepada huda. Jadi hak ni nak rakyat kata, yang mana kita dengar di dalam ayat lain, nah, di dalam iaitu surah Jumu'ah yang kita duk baca tu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Itu dia. Jadi Allah bangkitkan Nabi kita, dan Allah hantarkan Al-Quran supaya nak mengeluarkan mereka hak duduk dalam kesesatan hak itu kepada hidayat. Mereka hak duduk di dalam kufur kepada iman. Mereka hak duduk di dalam gelap kepada nur, kepada cerah.
Tu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Maka di sini malam yang kita boleh kenal di sini iaitu malam Lailatul Qadar. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Suatu malam ni yang kita boleh reti kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ambil daripada Lauhi Mahfuz sehingga sampai kepada langit dunia, turunnya sekaligus. Turun sekaligus. Iaitu ibarat dengan anzalah. Nah, yang mana kita menyaksi dengan surah Al-Qadar iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna anzalna fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dia. Inna anzalna sesungguhnya kami telah menurunkan. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadri pada malam Lailatul Qadar. Pada malam tu turunkan Al-Quran. Turun tu sekaligus ambil daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Sekali turun. Itu dia. Lepas tu itulah tepat ulama duk beza. Duk beza masalahnya di dalam Al-Quran ada ibarat dengan anzala dan ada ibarat dengan nazzala. Anzala masdar dia inzal. Nazzala masdar dia tanzil. Tak serupa dia. Tanzil pun menurun juga. Nah, orang panggil bawa turun. Anzala, inzal pun bawa turun juga. Jadi bawa turun Quran sekaligus ibarat dengan anzala. Inzal masdar dia. Turun Quran ambil daripada langit dunia kepada dunia, daripada langit pertama kepada dunia, turun tu ibarat dengan tanzil. Tu. Waktu turun banyak kali. Banyak kali. Katanya dalam masa 23 tahun. Duk turun tu. Nah, duk turun tu masa Nabi duk Mekah 10 tahun, masa Nabi duk di Madinah. Masa Nabi duk Mekah 13 tahun, masa Nabi duk di Madinah 10 tahun, capurnya 20 tahun. 23 tahun. Jadi orang panggil ayatnya ada ayat Makiyah dan ada ayat Madaniyah. Yang Nabi duk di Mekah digelarkan ayat Makiyah. Apabila Nabi duduk di Madinah digelarkan ayat Madaniyah. Satu riwayat. Satu riwayat yang lain turun belum daripada hijrah, ia panggilnya ayat Makiyah. Turun lepas daripada hijrah, walaupun turun di Mekah pun ia panggil ayat Madaniyah. Seperti mana kita menyaksi di dalam usul tafsir, dia kata Makiyatun maqabla hijratin nazal wal madani ma ba'dahu wa intasal. Jadi kita boleh reti kata ayat yang turun lepas daripada hijrah ayat Madaniyah. Maka di sini dalam jumlah nak turun mari tu 23 tahun tu, maka tu ibarat dengan tanzil. Mana ayat yang sebut tanzil tu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tanzil ni turun banyak kali, turun acak-acak kali. Turun banyak kali tu turun hawadis, turun apa yang berlaku di kalangan sahabat. Gapo yang berlaku di kalangan sahabat, Allah nak menerangkan hukum, dia turunkan Quran saat itu mengikut apa yang berlaku. Misalnya mabuk, turun ayat mabuk. Misalnya orang curi, turun ayat curi. Misalnya orang ni zina, turun ayat zina. Maka turun tu turun hawadis, turun apa yang berlaku. Jadi turun ayat seayat saat itu mengikut apa yang berlaku.
maka masa dia panjang. Itu ibarat dengan tanzil. Turun banyak kali. Orang panggil turun sikit sekali, sikit sekali, sikit sekali, sikit sekali, sikit sekali, sehingga habis 30 juzuk. Lain daripada anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi hak ning turun sekaligus. Ambil daripada Lauh Mahfuz, malam Lailatul Qadar tu piup turun sekaligus. Stokor lalu dah 30 juzuk. 30 juzuk 114 surah. 30 juzuk 114 surah. Itu dia. Maka Quran ni dia ada i'jaz. I'jaz. Ini orang panggil mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada mukjizat. Perkara yang mencarikan adat. Perkara yang menyalahi adat. Jadi Quran ada i'jaz. I'jaz ni boleh melemahkan puak-puak musyrikin Mekah, puak-puak manusia yang nak hujah dengan Nabi kita, yang nak berlawan dengan Nabi kita, maka Quran tu dia boleh i'jaz, boleh melemahkan. Sebab apa? Sebab masa musyrikin Mekah dulu dia bertandingnya iaitu perkataan, iaitu bijak mereka itu guna balaghah di dalam percakapan. Kehebatan mereka dengan bercakap. Maka ia timbul kalam syair dan timbul kalam, orang panggil kalam syair timbul masa tu. Lain daripada syair dia panggil kalam nasar. Kalam nasar dan kalam syair. Maka syair itu hebat-hebat masa tu. Siapa syair yang hebat dalam masa tu, bertanding boleh nombor satu, dia akan pergi sakut di Kaabah. Hak nombor satu tu pergi sakut di Kaabah. Syair mu'allaqah ni maknanya pergi sakut di Kaabah. Syair hak hebat-hebat pergi sakut situ. Tu dia. Sehingga tempat-tempat yang kita boleh tahu kata tempat bertanding syair ni, kalau kita duduk Mekah, kita nak jalan pergi ke Taif tu, kita nak pergi ke Taif tu, ada satu tempat ia panggil Suku Ukaz. Suku Ukaz ni tempat bertanding syair. Syair hak hebat-hebat, syair hak bijak-bijak, ia akan pergi sakut di Kaabah. Walaupun mereka itu puak musyrikin, puak syirik dengan Allah. Percaya kepada Allah, tapi ketika sembah kepada berhala. Percaya kepada Allah, ada amalan ibadat tawaf turut syariat Nabi Ibrahim, tetapi apabila sudah sembah kepada berhala, maka di situ ia panggil syirik. Maka dalam hal keadaan duk tawaf di Kaabah boleh tengok syair-syair hak hebat-hebat. Syair-syair hak hebat-hebat. Kita nak contoh satu syair dia. Misalnya supaya syair Imru'ul Qais. Imru'ul Qais ni dia hebat. Ada dia syair dia kata walailin kamaujil bah bi arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali faqultu lahu lamma tamatta bisulbihi. Tu nak royak kata syair dia tu. Orang Arab ni bijak dalam bab karang ni karang syair ni bijak. Kehebatan mereka dia bertanding percakapan penuh dengan mubalaghah, penuh dengan kalam-kalam orang dulu-dulu. Kehebatan dia ni dia hebat dengan syair. Maka bila Quran mari ni dia nak berlawan dengan Quran. Bila nak berlawan dengan Quran ni lah, Quran ni boleh i'jaz, boleh melemahkan syair. Penyair tu Quran boleh melemahkan. Ada tu buat hebat-hebat tu. Imru'ul Qais ni banyak syair-syair dia. Dia ni asal daripada Yaman, mari duduk di Syam ni. Dia nak duduk talih negeri Yaman sebab negeri duk perang. Hijrah mari duduk di Syam.
Apabila satu hari kerajaan dalam hak negeri Yamin tu lemuh dah kan. Dia asal anak raja di dalam Yaman tu, maka dia kelik pergi ke tempat dia ingat kota-kota dia. Maka dia naik atas kota dia, semua tu sudah rosak dah. Ada bekas-bekas sel gitu ya. Dia naik, dia ingat masa dulu. Masa ayah dia jadi raja dulu. Dia kata kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisiktil liwa bainad dakhuli fahaumali fatudiha fal miqratu lam ya'fu rasmuha lima nasajatha min janubin wa syam'ali. Tengok buah dia sedap-sedap kalau kita dengar, balarah dia tinggi, dan dia duk cerita tu nak mengingati masa-masa dulu. Maka penyair ni hebat dah kan. Bila dia hebat itulah nak melemahkan Al-Quran, nak melemahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan lagi pula Al-Quran ni boleh melemahkan penyair-penyair, walaupun syair yang kita sebut ni bukan semasa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak akak contoh kata hebat syair orang dulu saat itu banyak. Syair dia kalau boleh nombor satu pergi sakut di Kaabah. Nak pergi tunjuk di sana. Orang duk tawaf tu tengok. Oh, syair demo ni hebat weh. Tu. Bila Quran mari, turun Quran. Quran saat itu tengok kadang-kadang Quran ada sajak. Kalau kita mengaji ilmu al-badi' ada sajak. Kalau mari ra saja. Al-ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ra. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu kalimah tu. Tu nak ayat kata hebatnya Quran mari boleh melemahkan penyair. Pada tu. Maka kita nak royak kata i'jaz yang ada pada Al-Quran tu, cuba kita tengok di dalam surah Lailatul Qadar. Surah Lailatul Qadar Allah menurunkan daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, turun sekaligus. Maka Quran ni berapa juzuk yang turun sekaligus tu? 30 juzuk. Maka yang kita nak royak di sini kata surah Lailatul Qadar terdirinya 30 kelimah. Cuba kita bilang berapa kelimah ada di dalam surah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cuba kita bila kelimah ada di dalam surah Lailatul Qadar. Berapa kelimah? Terdapatnya 30 kelimah. Itu nak royak kata i'jazul adadi. Bilangi tu pun i'jaz juga. 30 kelimah nak royak kata mana? Nak royak kata kebanyakan Ramadan ni 30 hari. Nak royak kata juzuk-juzuk di dalam Al-Quran ialah 30 juzuk. Juzuk dalam Quran ni 30 juzuk. Kelimah-kelimah dia tu 30 kelimah. Lepas tu kalau kita nak bila lagi, cuba kita bila huruf dia. Biar. Klik bila huruf dia biar. Bila huruf dia, haraf dia, seko-seko tu. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga siapa? Akhir ayat dia tu, tubiknya 114 huruf. 114 huruf nak menerangkan kata di dalam Al-Quran 30 juzuk ni, 114 surah. 114 surah. Itu dia. Lepas tu, kita berasa nak tahulah Lailatul Qadar ni pada malam apa? Pada malam apa Lailatul Qadar?
Setengah-setengah ulama kata seperti mana riwayat di dalam kitab Tafsirul Kabir. Nah, dalam kitab ni kalau tak silap gak bagi Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kita tengok kitab dia ni, ambil kita bila ikut susah, bila ikut belakang. Kita bila ikut belakang. Bila ikut belakang. Kelimuh dia tu, bila ikut belakang. So, 2, 3, 4, 5. Bawa kata siapa di kelimuh Lailatul Qadar 27 kelimuh. 27 kelimuh. Siapa situ? Siapa situ tu bila ikut susah lah, bila ikut belakang lagi. Wis apa di Lailatul Qadar. Betul dengan 27 kelimuh. Bila ikut tu, bagi kita bila ikut depan pula. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bila ikut tu pula, mari ikut akhir. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa di Hia 27 kelima. Siapa di Hia. Maka Hia tu rujuk kepada Lailatul Qadar. Heran? Apa? So lagi, kalau dia mau duk tahu dah tu, Lailatul Qadar tu 9 ekor. 9 huruf. Lailatul Qadri 9 huruf. Pahaya ada 3 kali di dalam surah tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. 3 kali sebut. 9 dipukul dengan 3. 9 pukul 3. 9 2 18. 9 3 27. Tengok tu. Nawayak kata i'jazul adadi ni boleh kira. Boleh kira. Tu dalam kajian ulama, hebat cara kajian ulama. Nah, maka yang kita ni dalam bab mubalaghah dalam Al-Quran, hak tu kita kena ngaji suku hak tu. Hak kita nak ngaji, kita orang tua ni kita tak ada cara dah mubalaghah, tak ada mubalaghah, kita tak ada cara dah hatu, kita nak buat ibadat ya. Bila kita nak buat ibadat ni, kita nak kelebihan di dalam bulan Ramadan. Kita nak buat ibadat di siang hari, kita nak puasa, dan di waktu malam kita nak qiyam Ramadan, kita nak solat tarawih, nak semaya tarawih. Nak qiyam Ramadan kita ni. Maka kita buat persiapan, cara kita nak buat ibadat ni buat persiapan. Bagaimanakah kita nak puasa, nak dapat kebajikan yang sangat banyak. Ingat, kita orang suka berkecek, suka bercakap kita. Suka bercakap, kita nak kurang cakap. Pada tu. Sebab itulah satu-satu setengah-setengah daripada hadis kata naumus shaim, tidur orang. Tidur orang puasa saat itu ibadatun, jadi ibadat juga. Sebab apa? Sebab kalau tak tidur kecek banyak. Kecek hak sia-sia, banyak. Hak sia-sia tak apa lagi, boleh kira lagi. Kecek hak orang. Puasa ambil daripada pajar saya sampai ke maghrib, pahala kita han itu ke orang habis. Apa duk kecek hak orang. Sebab itulah kita ni kena jaga. Puasa kita kena jaga. Kena jaga, ambil daripada awal sehingga sampai akhir. Lebih lagi kita tahu kata bulan ni sangat-sangat mulia. Sebab itulah di segi balaghah yang kita duk cerita ni, Quran ni kalaulah kita mengaji di bahagian ni, kita serenuk dengan satu bahagian ni. Mubalaghah dia tu, kita serenuk juga. Apa? Sebab bahasa dia luah, bahasa dia tinggi. Kalau kita pergi masuk dalam medan akidah pula, akidah kata kalamullah, Al-Quran huwa kalamullah. Quran ni ialah percakapan Allah. Maka bila sebut kata kalamullah, ambil daripada Lauhi Mahfuz kepada langit dunia. Jadi kalamullah yang duduk di Lauh Mahfuz tu, kalamullah bagaimana tu? Sebab tu dia kata di segi akidah ni, di segi pegangan ni, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
jalan ni kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia katanya kalamullah ni terbahagi kepada dua, kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi qadim. Kalam nafsi ni ialah qadim, iaitu kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Zatullah qadimah, maka kalamullah pun qadimah. Itu dia. Kalam apa tu? Kalam nafsi. Satu lagi kalam yang Allah Subhanahu wa taala mari letak ke Lauh Mahfuz, maka itu kalam lafzi. Bila kalam lafzi, sifat dia berhuruf dan bersuara. Maka ni hadis, ya hukumnya hadis, hukum dia baru. Sebab itulah kalam lafzi ni berhuruf dan bersuara. Ada di Lauh Mahfuz, maka Allah menurunkan kepada langit dunia sekaligus. Itu bergerak daripada atas ke bawah. Tu orang panggil berhuruf dan bersuara. Itu dia. Jadi hak tu turun mari itu kalam lafzi, berhuruf dan bersuara. Nah, sehingga kita boleh dengar dan sehingga kita boleh baca, sehingga kita boleh buat ibadat dengan dia. Kita nak ambil hukum ahkam pun boleh, kita nak reti di bahagian akidah pun boleh, kita nak tahu cara-cara ibadat, nak wisah, nak ibadat kita ni tu dapat pahala, dapat kebajikan, bagaimanakah kita nak buat itu. Dia royak dalam tu mu kena ikhlas, mu kena suci hati. Kena dengan syarat, kena dengan rukun tu. Tu di segi fiqh, di segi tasawuf kena betul dengan orang panggil kena ada ikhlas, kena ada suci hati. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala perhubungan itu. Tu nak royak kata semua tu bahasa. Semua tu bahasa. Sebab itulah kalau kata kalamullah ni boleh ke kalamullah ni? Nah, orang panggil kita ni nak kata kalam tu ada huruf, ada suara, boleh. Orang panggil kalam lafzi. Kalam nafsi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tak seperti seumpama suatu pun. Hak tu qadim. Ada tu. Pasal lewat panjang nak faham tu, kalam tu kecek panjang. Tapi kita tak usah panjang dah sebab kita nak kecek tentang Ramadan. Tu dia. Nih. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kita sudah buat persiapan dah. Duk dengar dah guru kita, duk dengar dah ustaz-ustaz kita, lebih-lebih lagi di hari ni sosial media ni sebar kod dalam YouTube pun ada, kod dalam TikTok pun ada, kod dalam apa orang panggil internet pun duk sebar terus. Jadi kita boleh tengok tok guru ni mengajar, tok guru tu mengajar, demo ni royak hukum puasa royak kelebihan. Puasa royak kelebihan qiyam Ramadan, macam-macam. Boleh kata kita ni boleh faham dah gapo hak jadi fadilat dalam bulan puasa, gapo hak jadi perkara hak bawa kepada rusak puasa kita. Jadi makruh dan sebagainya. Bawa pada batal puasa kita. Semua tu tahu. Yang molek kali di dalam bulan Ramadan, di siang hari kita puasa dah. Puasa dah. Amalan hak molek sekali, kita saat itu baca Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran. Kurang percakapan sia-sia. Jangan duk kata ke orang, jangan duk mengupak, jangan duk maki, jangan duk caci orang. Banyakkan baca Al-Quran. Pada tu, sekurang-kurang sehari boleh sejuh, sekurang-kurang. Ramai setengah-setengah mereka boleh 2 juh sehari. Setengah mereka boleh 4 juh sehari. Ramai. Kita ni sekurang-kurang boleh sejuh sehari tak apa. Cukup 30 hari, 30 juzuk. Boleh khatam Quran. 1 khatam.
Sutrik kita tak pandai nak baca Quran. Tak pandai nak baca Quran. Zikir. Ataupun tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bawa orang serbah. Subhanallah, 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 subhanallah. Lepas tu, kalau kita saat itu boleh buat amalan sedekah, comel benar-benar. Sebab dia kata afdhalus sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah di dalam bulan Ramadan. Itu dia. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah di dalam bulan Ramadan. Banyak berapa uti sejid duk berhajat kepada bantuan. Berapa uti sekolah, berapa tempat tahfizil Quran berhajat kepada bantuan. Kita boleh tolong dah lah. Masuk bulan Ramadan ni nak buat amalan sedekah. Sebab apa? Sebab kita tahu dah dalam Quran duk ayat ni. Bila mati sikit lagi, minta Tuhan nak klik semula, nak buat amalan sedekah ya. Nak buat amalan sedekah ya. Tak ada ayat kata aku nak semaya semula, tak ada ayat kata aku ni nak puasa semula. Tak, nak buat amalan sedekah. Sebab amalan sedekah ni boleh tengok sungguh. Itu dia. Wakaf jariah lah kita kata wakaf jariah tu lah. Wakaf jariah, amalan sedekah. Dan lagi pula amalan molek sekali kita orang perempuan ni buat makan ni di dapur kita tu, kita cadai hak baik kita apa siap dah, hak keluarga kita, anak kita buat banyak sikit tu. Bubuh dalam makuk orang tepi rumah kita, orang tua hak tak kuasa. Tak kuasa nak buat makan ni, banyak-banyak nak buat makan ni sedap-sedap, tak kuasa dah dia tua tu, pergi sedekah. Bawa pergi makan ni. Tu. Ni, gula air kok, gula daging kok, ni semakuk ni. Semakuk ke, 2 makuk kali ngaman ni. Kepada orang-orang tua hak duk tepi rumah kita tu, dia boleh buka puasa dengan makan ni hak kita buat. Sebab kita bagi makan ni kepada orang susah, kepada orang yang sangat berhajat, dia buka puasa dengan makan ni hak kita buat, kita dapat kebajikan, dapat pahala. Umpama dia buat. Dia buat apa hari ni? Dia puasa. Boleh kita. Dia pun boleh, kita pun boleh. Dia baca Quran. Dia boleh, kita pun boleh. Hari ni dia buat apa? Dia buat ibadat apa sahaja pada hari yang dia puasa, kita jamu makan ni kita dapat pahala seperti mana dia buat. Itu dia. Pada waktu malam kita semaya jamaah di masjid. Semaya jamaah di masjid, Maghrib dan Isyak. Lepas pada tu tarawih. Tarawih ni tempat kita kena tahu benar-benar. Semaya tarawih. Ya kadang-kadang kita tak pandai nak beza di antara tarawih dengan qiyam Ramadan. Nak dapat pahala tarawih, nak dapat pahala qiyam Ramadan, kita kena pandai dua tu. Kalulah kita semaya tarawih sampai 20 rakaat ataupun tak sampai 20 rakaat, katakanlah sekadar kita kuasa kita kata, tapi hak molek kita sampai 20 lah. Kalau malam ni tak agak weh. Sampai belah-belah gitu ya. Tak agak Tak agak kita berhenti. Bila kita berhenti, kita tinggal semaya witir. Bila kita tinggal semaya witir, kita dapat hanya pahala tarawih saja. Dapat pahala tarawih ya. Honok-honoknya di sini, kita kena dapat, kita kena rebut boleh pahala qiyam Ramadan. Gapo qiyam Ramadan? Kita semaya tarawih, kita kena semaya witir. Kalau kita berasa rasa sekak perut rasa senok perut semaya boleh belah-belah tak lagi sekak perut ni. Nak diri lama tak boleh. Berhenti dulu. Berhenti nyanda di dinding, duduk dalam masjid, jangan klik lagi. Tunggu semaya witir. Bila kita semaya tarawih, kita sudah dengan witir, kita dapat qiyam Ramadan.
yang mana kita dapat menyaksi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Hadis ni hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis sahih. Hadis sahih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berdiri Ramadan imanan, hal keadaan dia berimeh. Dia berimeh penuh-penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa ni orang panggil ibadat hak paling batin ni, dia kena orang berimeh baru dia buat. Kalau tak berimeh, dia pura-pura gitu, tunjuk-tunjuk gitu, dia kata dia puasa. Pada hakikat dia tak ada puasa kali. Nah, kadang-kadang di masjid buat buka puasa, dia pun tubik doa dengan demo ramai-ramai nak buka puasa. Demo duk faham kata dia puasa, sedangkan dia tak ada puasa kali. Tak ada siapa tahu pun kata dia tak puasa. Allah satu saja yang mengetahui bahawa dia tu tak ada puasa kali, buka puasa dengan orang ramai-ramai. Sebab itulah ibadat puasa ni dia kait dengan imanan. Orang beriman betul-betul baru boleh puasa. Sebab apa? Sebab benda ni tak ada siapa tahu. Nak tipu orang pun boleh. Supaya anak kita nak tipu kita tu lah. Dia. Awak mau puasa dah hari ni? Puasa? Apa kita tak tahu. Puasa tak ada apa. Tapi kalau dia tak puasa pun buka puasa dengan kita juga. Nampak tak? Tu dia. Tu nak rakyat kata, buku ibadat puasa tu balas tu. Jadi dalam mata hadis kata, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka qama Ramadan ni kita pakai dengan makna qiyam Ramadan. Jadi qiyam Ramadan ni secara umum segala ibadat yang kita buat di dalam bulan Ramadan tu, sama ada ibadat semaya, sama ada ibadat puasa, sama ada ibadat sedekah ataupun tilawatil Quran, kita zikirlah, kita tasbihlah, buat amalan kebajikan lain-lain lagi. Nah, iktikaf dalam masjid masalah, beri makan ni kepada orang-orang tua, orang-orang yang berhajat saat itu, masuk dalam kata qiyam Ramadan secara umum. Secara khusus seperti mana kita dengar daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala dan Ibnu Syihab dan satu lagi iaitu Ibnul Qasim, tiga-tiga orang ni kata qiyam Ramadan ni ialah makna khusus. Apa maksud makna khusus? Iaitu kena kepada solat tarawih, kena kepada semaya tarawih. Itu dia. Orang yang boleh jaga semaya tarawih ni, demo ni dapat qiyam Ramadan. Pahala qiyam Ramadan ni kena ingat, bukan semaya tarawih saja. Kita tak boleh cukup 20 rakaat. Paling belakang koh tubik pergi perak. Start utuh tubik pergi perak. Kita berasa kata witir tu halus ke? Padahal ibadat witir ni besar sekali. Para Nabi tak pernah tinggal. Para Nabi tak tinggal. Sebab itulah di sisi Imam Abu Hanifah, dia menghukumkan di dalam mazhab dia, salatul witri wajibatun, wajib. Dalam mazhab dia hukumnya wajib. Sebab itulah dia ni waktu. Semaya sehari semalam ni waktu. Semaya fardu 5, semaya wajib sah. Sebab tu ia beza di antara fardu dengan wajib. Fardu semaya, semaya hak datang dengan hadis mutawatir. Hak nu hadis ahad. Jadi hak ni semaya witir ni wajib. Semaya fardu hak 5 tu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Jadi fardu dengan wajib benda lain-lain hak dia. Hak kita dak, kita fardu ialah wajib, wajib ialah fardu. Dua-dua ni dia panggil muradif. Gapo muradif? Lafaz lain-lain makna tulah, maksud tulah. Supaya kita sebut bajak ialah parang,
Pare ialah bajak. Hak tulah ya dua tu. Wajib ialah fardu, fardu ialah wajib. Hak tulah ya dalam mazhab kita. Tapi ya tak. Fardu suku, wajib suku. Fardu hak 5 tu, wajib hak sah. Gapo sah? Semaya witir. Ambil mana kata semaya witir tu wajib? Pahal daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis kata autiru ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, autiru, semaya witir olehmu. Maka dia kata al aslu fil amri al wujubu. Kerana autiru tu mari dengan sirah amar. Bila mari dengan sirah amar, beri pedahnya wajib. Wajib nak semaya witir. Autiru. Kerana apa surah autiru? Fa innallaha witrun. Kerana Tuhan witir. Witir-witir ini dengan makna ki. Tunggal dah ya, tunggal. Witrun. Yuhibbul witra. Tuhan sangat-sangat kasih witir. Pak kita bawa sudah 20 rakaat paling belakang tu baik perak. Sebab itulah kalau kita semaya tarawih saja kita dapat pahala tarawih. Kalaulah kita semaya tarawih kita sudah dengan witir, kita dapat qiyam Ramadan. Dapat pahala qiyam Ramadan. Gapo pahala qiyam Ramadan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampun baginya barang yang telah lalu daripada segala dosanya. Kalau kita buat dosa lepas dah tu, tak hapus bih. Pas tak kedai lagi. Sebab tu jangan duk tinggal. Ni terawih bawa kata mari belah-belah sel kot tu, paling belakang kelik pergi perak. Orang lah semaya witir. Semaya witir, takut kelik rumah tak witir. Sebab itulah masa sahabat, masa khalifah dah kan. Masa khalifah 4 Masa Abu Bakar dia semaya di masjid setengah. Taruh nanti semaya tengah malam. Setengah lagi. Satu bahagian lagi dia semaya di tengah malam serta dengan witir. Semaya lepas isyak ni setengah je. Taruh di tengah malam tu satu bahagian lagi. Sebab nak ambil fadilat tengah malam dah kan. Maka dia tunggu. Jadi kalau kelik rehat tidur gapo tengah malam tu bangun. Sambung tarawih serta dengan witir. Tu hak Abu Bakar As-Siddiq. Manakala Sayyidina Umar buat mana? Pakai buat lepas isyak semaya tarawih cukup 20 witir selalu. Apa? Kerana dia nak uji semua sahabat-sahabat ni dapat qiyam Ramadan selalu. Takut mana? Takut kita pergi belah bagi gitu, nanti hak tak kejut daripada tidur, luput qiyam Ramadan. Dapat tarawih saja ya. Merah tu. Sebab itulah orang panggil cara tarik ke hak Sayyidina Umar ni bina di atas teguh. Cara tarik ke hak Sayyidina Abu Bakar ni bina di atas yakin. Dia yakin sampai dia jangan tunggu di tengah malam tu. Sebab dia yakin kata dia boleh jaga. Sayyidina Umar, kita tak apalah kita boleh jaga dengan ramai-ramai gini yang ada hak luput. Bila kita sayang daripada luput, kita buat sudah lalu. Dapat qiyam Ramadan semua. Maka cara kita nak buat jadi jamaah, kita buat kan? Kita pilih ambil orang hak suara sedap. Ada tu. Tu. Sebab itulah pilih seorang sahabat. Jadi imam supaya mereka di belakang saat itu turut. Tu. Jadi di situlah jadi imam saat itu, sahabat jadi imam, maka sudah selalu dah 20 rakaat serta dengan witir sudah selalu dah. Orang panggil di situ dapat qiyam Ramadan selalu dah. Kalau kita tunggu akhir tu, nanti tak kejut saja kita. Tak kejut saja nak fadilat hak lebih hak hebat, tiba-tiba tak kejut. Tak leda daripada tidur. Jadi saja hak tu dapat fadilat tarawih saja.
dapat pahala tarawih saja, tidak dapat qiyam Ramadan. Nah, tu tepat beza nah tarawih dengan qiyam Ramadan. Ada. Tu dia. Lepas tu kita pergi sikit lagi. Jadi perkara-perkara hak buat wi batal puasa kita ni, kita tahu dah benda hak buat wi batal puasa kita, sebab kita tahu kata puasa ni gapo dia? As-saum, hak kita dah kata as-saum tu apa dia? Al-imsak, iaitu menahan al-imsak anil akli wasyurbi wasyahwati. Kita menahankan diri kita daripada makan, daripada minum dan daripada syahwat. Jadi nak royak kata menahan daripada makan, menahan daripada minum, menahan daripada syahwat. Menahan daripada makan kita boleh menahan. Bila kita puasa, nasi kita tak makan dah. Makanan lain kita tak makan. Dan minum pun kita tak juga. Tetapi syahwat nak menahan tak boleh. Syahwat ni. Syahwat. Sebab tu dalam di dalam bulan puasa ni Tuhan suruh jaga selagi syahwat. Supaya kita buat haji juga. Buat haji pun suruh jaga. Haji suruh jaga juga. La jidala la fusuqa. La rafatha wala fusuqa wala jidala tu. La rafatha. Tu. Nak royak kata tok sewi kita ni orang panggil ada kemahuan nak kepada syahwat tu. We kita boleh menahan hak tu. So lagi. Sebab hak tu bagi orang hak kuat, dia kuat sepatutnya juga. Sebab apa? Sebab masa menahan, dia mari selalu dah. Bila dia mari, itulah. Jadi hak itulah. Kita menahan itulah. Jadi dapat ganjaran yang sangat banyak. Maka di sini yang berlaku di dalam bulan puasa, yang berlaku di dalam bulan puasa tu di awal-awal fardu puasa, kita sudah mengetahui dah bahawa fardu puasa ni iaitu pada tahun 2 Hijriyah. Fardu puasa ni tahun 2 Hijriyah, setelah mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, mari duk tahun mula-mula tu dak lagi. Bahawa kata tahun kedua bulan Syaban Allah memfardukan ibadat puasa. Itu dia. Fardu Ramadan. Manakala fardu Ramadan itu puasa ambil daripada fajar sehingga sampai ke maghrib. Buka puasa. Bila buka puasa boleh makan, boleh minum dan boleh setubuh. Pada syahwat hak kita nak menahan di siang hari itu boleh setubuh. Boleh setubuh. Lepas tu masa makan, masa minum tu. Nah, bila buka puasa, bila sampai masa maghrib, boleh dah lah kita nak makan, boleh dah lah kita nak minum. Tapi hak kita nak royak di sini kata, makan dengan minum tu tak apa, dia boleh kenyang. Dia boleh kenyang. Pas masa setubuh dia tak setubuh lagi masa tu. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam lemah, kita duduk dalam lemah, kita duduk dalam tak rak lagi. Bila masuk makan ni di dalam diri, masuk minum ni dalam diri, kita tahu kata makan ni adalah kekuatan. Makan ni kita duduk makan tu kekuatan. Nah, orang panggil palangan. Palangan masuk dalam tubuh kita. Nah, sebab terdiri daripada karbohidrat, daripada vitamin, daripada protein, tak protein ada belakang dalam tu kita pun gagah. Bawa kata gagah, orang kita gagah sikit, orang baik isyak. Kita pun kena pergi semaya isyak. Lepas pada isyak, tarawih pula dah. Ada tu. Tarawih. Mana kalau tarawih saat itu, bawa kata habis tarawih saat itu kita kelik. Kelik mari, penat. Penat tarawih tu, makan pula situ. Kita makan saat itu kadang-kadang, setengah-setengah mereka tu mengatuk, tidur. Tidur. Bila tidur, awal-awal Islam ni habis. Masa nak setubuh isteri habis.
Habis dengan waktu tidur. Satu riwayat kata habis dengan waktu isyak. Bila masuk isyak habis waktu. Waktu nak setubuh isteri habis. Bawa kata orang masuk molek, syahwat kita pun datang, maka habis masa. Nak setubuh tak boleh. Bila nak setubuh tak boleh, itulah. Dia bahasa iya, moga duduk sekali dah kan. Duduk sekali, tidur sekali, makan sekali. Bawa kata tidur tengah-tengah malam, nak duduk tak boleh nak tak boleh Ramai dari kalangan sahabat-sahabat jereluh. Jereluh pergi tubuh isteri mereka lepas daripada waktu dia. Satu riwayat kata bila masuk isya tak boleh dah. Satu riwayat tak. Lepas pada isya tak ada apa lagi, syarat jangan tidur. Dia tidur habis masa dia. Itu dia. Lepas tu apabila kejut tengah malam, ada setengah-setengah setubuh masa tu isteri dia royak. Padai, jangan ber. Saya sudah tidur dah ni. Saya sudah tidur dah. Bila tidur dah tak boleh dah. Pergi juluh patula juga. Bawa juluh tu lah. Pakat serabut lah. Moga orang panggil sahabat ni amalan dia kuat dah kan. Amalan dia kuat. Dia serabut ke apa. Nah setengah daripada mereka senyap cara dia. Nak istighfar, nak minta pun setengah mereka pergi mengadu kepada Nabi SAW. Maka turun ayat. Turun ayat kan? Ni kita nak baca ayat dia. Ayatnya di dalam surah Baqarah ayat 187. Nah, kita nak baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Itu dia. Sadaqallahu maulana al-azim. Apa dia kata di sini? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ayat mari harus. Diharus bagi kamu. Lailatas siyam pada malam puasa tu diharus. Apa yang mari diharus? Sebab dulu tak harus. Dulu tak boleh. Awal-awal Islam tak boleh. Tak boleh nak setubuh isteri di waktu malam, tak boleh. Boleh masa buka puasa, sikit sangat je. Tengok tu, sikit sangat je. Tak boleh masa dulu. Ni boleh dah. Uhilla lakum lailatas siyam, dihalal, maknanya diharus bagi kamu pada malam puasa tu ar-rafathu ila nisaikum. Gapo rafathu ila nisaikum? Rafath ni al-fahsyu fin nutqi al-muaddi ilal jima'. Kita kecek huduh, kita kecek karuk, tutur kita ni, tutur benda keji. Dengan siapa? Dengan isteri kita je, tak boleh dengan orang lain. Al-muaddi ilal jima'. Percakapan ni boleh bawa kepada jima. Orang panggil menarik ke syahwat. Nak kecek lah mana dengan isteri kita, we tarik syahwat. Pada tu.
Kena sebut benda-benda hak naik syahwat. Tu kita dengan dia je, jangan duk kecek kau lain haram dengan dia je. Bila tu lek malam tu boleh dah. Dulu tak boleh. Sebab dia nak jimuk tak boleh dah kan. Masa dia sikap sangat je. Dia mau kata isteri kahwin ikut kahwin tak boleh. Hak ni hak Tuhan larang ni. Isteri demo ni lain daripada masa dia, tak apa, masa dia tak boleh. Tengok masa buat haji supaya juga dia. Isteri kita dah masa buat haji tak boleh. Jadi dia pegang masa tu. Kalau kita juga masa buat haji tu, bayar saya kota. Bukan tamada, bukan bayar dam, bayar kambing, tak saya kota. Saya kota. Berat saya kota ni. Hak ni dak, hak ni. Tapi nak royak kata, learning ni nak royak kata boleh dah. Dihalal bagi kamu, diharus bagi kamu pada malam puasa tu nak rafas kepada isteri kamu boleh. Nak kecek apa sahaja, nak menarik syahwat isteri kamu tu boleh. Tu dia. Sebab apa? Ni orang panggil menepati ilat. Jumlah ni menepati ilat. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kerana mereka itu isteri-isteri itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi dia. Pakaian bagi mereka itu. Maknanya kita untuk isteri kita untuk kita. Jadi pakaian kita ni Tuhan menjadikan untuk kesedapan dia. Dia tu Tuhan menjadikan untuk kesedapan kita. Tak? Sama-sama lah. Cek mudah-mudah gitu. Lepas tu nak royak kata mana? Tuhan tahu. Hak kamu saat itu juluh. Ramai-ramai tu Tuhan tahu. Sebab tu dalam ayat mari, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Tuhan tahu di sini, telah mengetahui oleh Allah bahwasanya kamu adalah takhtanuna anfusakum. Munduk buat kena akal puak-puak kamu sendiri. Dia buat kena pergi mari. Sebab Tuhan larang tak boleh jimuk dah lepas pada tidur dah. Tiba-tiba puakmu kejut tidur, buat kerja. Kejut tidur, buat kerja. Tuhan tahu tu. Lepas tu lah mana? Kat serabut juga dia. Serabut nak buat rana ni, puak kita ni salah ni, Tuhan larang, Tuhan marah ni. Pergi mengadu kepada Nabi, maka ayat ni turun. Turun kata ayat ni, fataba alaikum. Tuhan beri taubat kepada kamu. Tuhan ampun kepada kamu. Hak kamu juluh pada malam tu munduk buat orang panggil, munduk kena di antara kamu sendiri tu agama tahu, Tuhan tahu. Tapi tak apalah, Tuhan maaf. Tuhan ampun kepada kamu. Wa afa ankum, dan Tuhan nak hapus segala dosa kamu tu. Hapus. Ni kita boleh tahu kata, masa dulu tak boleh weh. Tak boleh, dah tidur dah tak boleh dah. Lepas tu ayat ni turun baru boleh. Lepas tu ayat kata fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang ni maka sekarang ni bashiruhunna. Dengan maknanya boleh dah kamu nak setubuh. Maknanya bashiruhunna di sini dengan maknanya bergaul. Boleh dah lah nak bergaul dengan dia tu. Bergaul dengan maknanya kalau kecek bahasa huduh-huduh sikit, boleh lah nak gosok dia tu. Tu dia. Nak gosok sehingga menarik syahwat, sehingga terus kepada jimuk. Boleh dah lah. Bashiruhunna. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Maknanya mungwi boleh duduk di dalam garis set agama. Sudahlah. Gapo boleh buat, membuat. Gapo tak boleh buat, jangan. Tak ada apa lah. Tak ada apa dah. Maknanya nak tidur dengan isteri kamu, tak ada apa dah. Wa kulu washrabu. Nak makan, nak minum pun tak ada apa. Makan. Ambil daripada maghrib ni sehingga sampai ke subuh lah dah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga nyata oleh benih putih daripada benih hitam. Benih putih daripada benih hitam, murak daripada apa? Orang panggil kinayah daripada
gelak gelemak ni hak putih pun yang nampak hitam, benih dah. Kita buat dua kalak dah kan. Benih hak cak hitam sah, benih hak putih sah. Tapi gelak lagi hitam cerak dah nampak hitam, hak putih yang nampak hitam patutlah juga. Lepas tu mung boleh setubuh isteri kamu, mung boleh makan minum sehingga mana? Nak rakyat kata sehingga sampai cerah. Cerah mana? Nyata benih putih daripada benih hitam. Dia bawa cerah dia nampak putih jelas daripada benih hitam. Kalau duk gelak tu dia tak nampak lagi. Nampak hitam kedua-dua. Nak rakyat kata mung boleh main sampai cerah. Ambil daripada maghrib mainlah sampai cerah. Sampai cerah pun sampai pajar lah. Jadi luah tu hari masa luah. Lepas tu hak larinya jangan jimuk di waktu siang hari ya. Kalau jimuk waktu siang hari berat. Walaupun isteri mung sekalipun berat. Berat kan ni? Nah, berat siapa kena bayar kifarah? Siapa kena bayar kifarah? Nah, setubuh setengah hari. Dalam keadaan tuan duk puasa, dia setubuh siang hari. Batal puasa serta dengan kena bayar kifarah. Kifarah ni apa? Bayar kaprab tu. Mula-mula sekali merdeka ke sahaya. Nah, raqabatan mukminatan tu. So, merdeka ke sahaya. Tak kuasa hak tu. Hak yang kedua, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tak kuasa hak tu. Beri makan ni kepada fakir miskin, ni puluh makan ni. Ni puluh makan ni. 3 perkara ni. Tak boleh pilih. Kita ni orang panggil dihukumkan ke atas tartib. Kena turut tartib. Tak kuasa hak pertama, hak yang kedua. Maka orang kita banyak kuasa hak yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut cuma tak gerak tu ya. Kalau tanya, kalau puasa saat ni tu boleh buat tak? Boleh, tak boleh buat apa ya. Siapa murid ya buka puasa, siapa murid ya buka puasa, ya boleh terus. Maka dia kena buat hak yang kedua tu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kita jimuk isteri kita di siang hari bulan puasa, dalam keadaan kita duk puasa tu, wajib ke atas kita bayar kifarat puasa saat itu 2 bulan berturut-turut. Tengok tu. Nak rakyat kata besar tak besar, berat tak berat saat itu 2 bulan berturut-turut. Kalau kita puasa pergi cukup 58 hari, berasa nak berhenti hari ni sehari. Ya romak habis, klik kosong semula. Ingat molek. Kena puasa cukup 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, kalau bulan ni 30. Maka 30. Bulan so lagi 30 juga. Jadi 60. Kalau bulan ni 59 misalnya. Anak bulan teh 59. Bulan so lagi pun 59. 59 pak dah. 29. Nah, 29 bulan ni. Bulan ni pun 29 juga. Misal kita kata. Kalau 29, maka ia kira 2 bulan berturut-turut. Tak sampai 60 pun ya naknya 2 bulan berturut-turut. Jadi fluk lah kita. Kalau hak ni 29, hak ni 30. Jadi 59 hari. Kalau hak ni 29, jadi 58 hari. Ya nak 2 bulan berturut-turut. Tak boleh fasil. Tak boleh becek. Nak tinggal sehari pun tak boleh. Ingat molek. Tak padai kalau kita kira kaprab dia tu, kifarat dia tu tak padai. Sebab apa? Jimuk 5 minit ya. Sedak 5 minit je. Kena bayar 2 bulan berturut-turut. Berat. Ni nak bayar kata jimuk bulan puasa. Jimuk bulan puasa. Sebab itulah satu pendapat daripada ulama dia katanya, kalau tak boleh nak benar-benar minum air dulu. Ataupun makan jadi batal dulu. Barulah jimuk. Jadi batal dengan menggolan, jangan batal dengan jimuk. Kalau batal dengan jimuk, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Satu pendapat tak ada kira. Kalau dia hak ni tu jimuk di dalam bulan puasa, turut zahir ayat kata kena, turut zahir hadis kata kena bayar kifarat 2 bulan berturut-turut. Yang mana orang tua mari jumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu lah. Dia mari tu dia kata, ya Rasulullah, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata,
Datang seorang lelaki kepada Rasulullah, dia panggil, ya Rasulullah, Rasulullah, halaktu. Nasa dah laku. Seolah-olah aswi dah laku, siap dah laku. Seolah-olah gitu. Pak Rasulullah pun tanya, Rasulullah pun tanya, malaka, apa kamu? Gapo munduk royak kata merusak dah, siap dah lah, gapo? Dia kata, orang tua tu kata, jawab ia, waqa'tu 'ala imra'ati. Aku ni jegeluh dah ke atas isteriku. Jegeluh ke atas isteri yang itu. Jegeluh dengan maknanya, waqa'tu 'ala imra'ati dengan maknanya dia ni sudah jimuk isteri. Wa ana sha'im wal hal, masa ni aku duk puasa ni. Lepas tu moga isteri duk mari kat depan mata kita dah kan. Sebab itulah kita duk masak kat dapur tu pakai jadi labuh-labuh sikit. Jangan duk pakai sikat, jangan duk pakai ketak gitu. Walaupun duk dalam rumah suami kita dah, tapi kita nak jaga syahwat. Sebab bulan puasa dah kan. Bulan puasa dan sehari pula lebih-lebih lagi. Jaga situ. Pada dia kejeluh. Jimuk isteri dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tanyalah, hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Mu ada dak raqabah nak merdeka ke saya ada tak? Dia jawab, qala la, tak ada. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Mu kuasa dak nak puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia jawab kata dak, saya ni tak kuasa nak puasa 2 bulan berturut-turut ni pun teruk cekak dah ni. Kacau juga puasa ni, dia kata. Tak gerak nak puasa, tak gerak ni. Ketah. Tak gerak nak puasa ni. Orang tua sikit dah. Nak puasa pun kacau-kacau ni. Lepas tu jadi tak gerak nak puasa 2 bulan berturut-turut. Lepas tu Nabi pun faqala, Nabi pun tanya lagi, fahal tajidu it'am sittina miskinan? Mu boleh tak cari makan ni puluh miskin ni? Kalau kita kat ni puluh cupak, gagah dah nak cari. Dia jawab kata tak kuasa juga. Qala la, tak kuasa. Rasulullah pun senyum. Kena dia. Jimuk dalam bulan puasa di siang hari. Orang tanya nak suruh bayar kaprap ni, suruh bayar. Denda ni. Merdeka saya pun tak kuasa, puasa 2 bulan berturut-turut pun tak kuasa, bagi makan ni kepada fakir miskin pun tak kuasa belaka. Pas gapo hak boleh buat? Tak ada dah lah. Maka Rasulullah pun senyum sampai kan nampak gigi taring dia ni. Gigi taring dia. Senyum pada tu, kena ke dia, Rasulullah suka. Senyum dia. Rasulullah pun kong masuk dalam rumah orang duk hebah ke dia dah kan. Buah taman tu dalam bako, buah taman dalam bako tu waktu baik mari dia. Orang tua tu. Tanya, mana dah datuk tu saat ni? Tanya Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah dia duk ramai-ramai, tiba-tiba ada datuk tu mari tanya dah kan. Mana datuk tu? Ya tak ni duduk sini ni. Ni ambil buah taman ni. Mu ambil buah taman ni pelik sedekah orang pakai miskin rumahmu. Dia kata, siapa? Tak ada dah orang miskin rumah kami ni. Pas siapa orang miskin kau tu? Kami ni hak miskin sekali, kami hak orang susah sekali. Orang hak pakai sekali, kami ni. Kena dia juga. Lepas tu Rasulullah tak kata gini lah. Mung sendiri jangan makan. Mung sendiri jangan makan. Beri kepada ahli kamu tu. Tu jadi kena ke dia. Tu nak rakyat kata, jimuk dalam bulan puasa ni berat. Bukan biasa, bukan tamadah. Kalau kita ni kena bayar enam-enam. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan. Tu. Elah gagah lagi ni dia. Ingat. Kita orang gagah lagi ni umur ni 70 ni tak boleh kira mana ni masuk bulan puasa ni buat muda mari serta. Tu siap lalu dah. Sebab apa? Sebab syarat lari kita pun jadi ada. Bawa kata lari jadi ada. Kalau tak lari tak apa. Bawa lari mula. Tu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lepas tu kita tak panjang. InsyaAllah kita pakai jumpa semula pula deh. Jumpa semula. Kita jumpa lepas raya ni deh. With house semula. Sekadar tu saja. Harap pun dah maaf lah. Salah silap sikit sebanyak tu. Harap pun dah maaf. Lepas tu
kita pakat-pakat lah tunai jadi sepenuh ibadat kita di dalam bulan Ramadan ni, puasa di siang hari dan qiyam Ramadan di waktu malam. Maka sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa uzim bihi ujurana wa ahsin bihi akhlaqana wa wasi' arzaqana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin. Kamu tak gerak. Qabalallah.